Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita nak masuk bab 13. Tajuknya adalah meteoroid, asteroid dan komet. Di dalam bab ini hanya ada satu subtopik sahaja, iaitu jasad lain dalam sistem suria, iaitu meteoroid, asteroid dan komet. Okey. Sekarang kita lihat meteoroid. Okey, meteoroid. Apa itu meteoroid? Jadi meteoroid adalah serpihan logam kecil dan batu yang terapung dan bergerak di angkasa lepas. Jadi meteoroid ini merupakan serpihan sahaja. Serpihan dari apa? Serpihan dari asteroid. Dan nanti saya terangkan berkenaan dengan asteroid. Dan meteoroid ini dia terapung dan bergerak di angkasa lepas. Okey. Saiznya pula antara 10 mikrometer sehingga 1 meter. Jadi yang paling besar saiznya adalah 1 meter. Terdiri daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Jadi meteoroid ini terdiri daripada batu-batu dan juga logam, dan logam yang ada adalah besi dan nikel. Okey. Berasal daripada serpihan asteroid dan komet, saya dah terangkan. Okey, suhu di angkasa lepas adalah 0 darjah Celsius. Okey, kelajuannya juga berbeza-beza. Okey. Ini adalah contoh meteoroid. Okey, ini adalah contoh meteoroid yang ada di angkasa lepas. Okey, seterusnya adalah asteroid. Jadi ini adalah asteroid. Jadi asteroid ini merupakan batuan besar dan logam dan dia beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Jadi ada orbit yang tertentu. Okey, dia ada orbit yang tertentu. Dan serpihan yang daripada asteroid ini merupakan meteoroid. Okey, meteoroid ini datang daripada asteroid. Jadi inilah yang asalnya tadi. Okey, saiznya antara 1 meter hingga 1,000 kilometer. Jadi sangat besar. Asteroid ini saiznya boleh jadi sangat besar. Okey, sama juga macam meteoroid yang terdiri daripada logam, besi dan nikel. Okey, suhunya pula adalah sekitar negatif 73 darjah Celsius. Negatif 73 sejuk. Okey, sejuk negatif 73. Kelajuan purata kelajuannya adalah 25 km per saat. Dalam masa 1 saat, asteroid ini boleh bergerak sejauh 25 km. Okey. Jalur asteroid terbentuk di antara orbit planet Marikh dan Mushtari. Okey, jadi kebanyakan asteroid dia bergerak dalam orbit di antara Marikh dan Mushtari. Jadi kebanyakannya bergerak dalam orbit yang sama. Jadi kita panggil jalur asteroid sebab dia ada banyak sangat asteroid situ. Okey, jadi asteroid yang besar kita namakan sebagai Ceres, Pallas, Juno dan Vesta. Jadi asteroid ini kita panggil juga sebagai planet kecil. Okey, ini ialah Ceres. Jadi Ceres bentuk bulat macam bumi, macam bulan dan kita panggil dia sebagai planet kecil. Ini adalah Ceres. Okey, ini adalah Pallas. Okey, ini bentuk Pallas. Ini adalah Juno. Okey, ini adalah Vesta. Sekarang kita lihat pula komet. Okey, komet dia terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbit tertentu yang berbentuk elips. Okey, orbitnya berbentuk elips. Komet ini bergerak mengelilingi matahari. Okey, komet ada 2 bahagian iaitu kepala dan ekor. Nanti saya tunjukkan. Saiz komet mencapai 250,000 kilometer untuk saiz kepala, manakala ekornya boleh mencapai saiz 150,000 kilometer. Jadi kelajuan antara 10 km per saat hingga 70 km per saat. Jadi komet ini bila dia menghampiri matahari dia lebih laju. Jadi ini adalah purata dia lah. Bila jauh daripada matahari dia 100 km, bila dia menghampiri matahari dia 70 km per saat. Jadi inilah komet. Ini bahagian kepala, ini bahagian kepala komet, ini bahagian ekor komet. Okey, boleh? Okey, sekarang kita lihat pergerakan meteoroid. Okey, meteoroid bila di angkasa lepas kita panggil dia meteoroid. Okey, bila dia memasuki bumi, okey, sebab dia berlegar di angkasa lepas, bumi ada tarikan graviti. Jadi tarikan graviti bumi ini boleh menarik meteoroid untuk memasuki atmosfera bumi. Jadi bila dia memasuki atmosfera bumi dia akan bergerak. Jadi pergerakan bila dia bergerak, suatu objek bergerak yang mempunyai tenaga kinetik. Jadi meteoroid ini meteoroid bila dia masuk atmosfera bumi kita panggil meteor. Jadi meteor bila dia memasuki atmosfera bumi dia akan bergeser dengan molekul udara. Jadi pergeseran ini
menyebabkan tenaga kinetik tadi bertukar kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Kenapa jadi cahaya? Sebab tenaga haba bila dia terlampau tinggi dia akan terbakar, dan bila terbakar dia tukar kepada tenaga cahaya. Jadi bila ada banyak meteor yang masuk, kita panggil pancuran meteor. Bila ada banyak-banyak meteor, jadi kita nampak meteor shower lah. Okey, meteor shower. Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 1. Atmosfera bumi ini akan melindungi bumi daripada hentaman meteor. Jadi kebanyakan meteor akan terbakar di udara. Okey, akan terbakar di udara. Tapi ada juga meteor yang tidak sepenuhnya terbakar di udara dan akhirnya menghentam bumi. Jadi bila dia menghentam bumi, kita panggil dia meteoroid. Okey, jadi bila meteoroid menghentam bumi, dia akan membentuk kawah. Okey, ada kawah meteor di Arizona, Amerika Syarikat. Okey, jadi ini adalah contoh meteor. Jadi ini meteor, ini bila dia masuki bumi, dia menghasilkan cahaya. Okey, dia menghasilkan cahaya dan juga haba. Okey, ini adalah kawah. Apabila meteoroid menghentam bumi, dia membentuk kawah. Okey, jadi bila dia hentam bumi, jadi meteoroid itu akan hancur dan akan hancur lah. Jadi meteor ini ada di museum lah kalau nak tengok. Tapi bukan museum negara kita lah. Okey. Okey, sekarang kita lihat pergerakan asteroid. Okey, pergerakan asteroid pula. Okey, asteroid bergerak pada kelajuan 25 dah terangkan tadi. Okey, sepatutnya kebanyakan asteroid berada di antara Marikh dan Mushtari dalam kita panggil jalur asteroid, tapi ada juga asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid. Contohnya adalah Apollo, Amo dan Aten. Okey, jadi apabila Apollo okey, saya terangkan sinilah. Okey, ini adalah lingkaran asteroid. Jadi ada banyak asteroid di sini dan kebanyakan asteroid dia mengelilingi bumi dalam orbit yang hampir sama. Jadi dia berada dalam lingkaran asteroid, tapi ada beberapa asteroid yang tidak berada dalam lingkaran asteroid. Jadi contohnya adalah Aten, Apollo dan Amo. Jadi apabila asteroid ini tidak berada dalam lingkaran asteroid, kemungkinan orbit asteroid tadi boleh bersilang dengan orbit bumi. Jadi bila dia bersilang orbit bumi ataupun hampir menghampiri orbit bumi, sekiranya pada masa yang sama dia pada kedudukan yang hampir sama, boleh menyebabkan perlanggaran. Okey, jadi perlanggaran bumi dengan asteroid ini boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Okey, pada zaman dulu kita tahu bahawa ada dinosaur di bumi, tapi dipercayai bahawa bumi pernah berlanggar dengan asteroid, jadi menyebabkan hidupan di bumi musnah. Jadi dikatakan dinosaur ini pupus disebabkan oleh pelanggaran bumi dengan asteroid. Okey, jadi itu adalah antara bumi dan asteroid. Jadi ini adalah contohnya Apollo. Jadi ini adalah Apollo. Okey, ini Apollo, ini adalah Amo. Okey, ini adalah Aten. Okey.